pengarah wang. Semua sekali 3,000 RM. Kira. Jang Nancang, kamu berdua ni, dah kena buang kerja, jadi keliru kau? Tak boleh kau cari kerja 9. Hidup tenang-tenang, kenapa mesti keluarkan semua simpanan? Beli kedai teh usang kad skesen tu? Pondok buruk tu dah lama dijual. Setengah tahun dah turun harga separuh pun tak ada orang nak. Tiup angin sikit. Rumah tu pun bergoyang. Beli dengan 3,000 RM memang tak berbaloi. Nak berniaga pun bukan macam ni caranya. Jang Wanjeng, sedarlah diri tu sikit. Sua pondok teh buruk. Dan nak bersaing dengan aku. Aku nasihatkan kau baik-baik. Baik kau ambil balik duit tu cari kerja. Lebih baik daripada beli pondok buruk ni. Hea. Liu Bek, kedai peh kau tu. Tahu nak cekik darah pemandu yang lalu lalang je. Satu teko teh berani jual RM5. Sebok teh dah bancuh 3 kali. Siapa nak pergi sana kena sembelih? Kami berniaga dengan jujur. Cari rezeki halal. Tak payah kau nak campur tangan. Oh, orang dah bagi muka. Kepulauan nak pijat kepala. Ya, tak sama 3 hari. Aku buat kau menangis merayu kad aku. Tutup pondok buruk ni. 3 hari lagi. Aku tunggu kau kat sini. Belum tentu siapa yang akan tutup kedai dulu. Dah selesai urusan, jom. Berdiri kat sini buat apa? Tak payah layan diorang. 5 biji mantu sejuk. Separuh jak minyak tanah. Korang berdua ambil ni alas perut dulu. Terima kasih, Abang Tua Jeng. Hai, tak tahulah. Apa yang korang berdua fikirkan? Guna pampasan berhenti kerja beli pondok buruk ni. Kami dah hampir setengah tahun kena buang kerja. Duduk rumah goyang kaki je. Lama-lama habis juga. Aku dah perhati kat pintu keluar stesen ni setengah bulan. Aku dah ada perancangan. Kena cari juga cara nak teruskan hidup. Baiklah, kau berani laburkan semua harta kau. Aku percaya kau ada keyakinan. Malam ni angin kuat. Jangan tidur mati sangat. Kalau pondok ni terbang, datanglah rumah aku. Aku ada bilik lebih, cukup untuk korang. Hati-hati, Abang Tua Jeng. Betul ke awak yakin sangat? Pemandu-pemandu lori yang lalu lalang tu. Nak ke diorang singgah ke pondok buruk kita ni? Hotel Liu Bek kat sebelah tu. Dah berapa tahun dia tipu pemandu-pemandu lori? Awak bukan tak tahu. Semangkuk mi kosong jual 5 RM. Parking pun kena bayar 2 RM. Pemandu lori bukan banyak sangat pun untung satu trip. Separuh lebih dah kena tipu dengan dia. Kita parking percuma. RM1 boleh minum teh sepanjang petang. Cuma 50 sen charge untuk banco mi segera. Harga berpatutan macam ni. Pemandu bukannya bodoh. Mana mungkin tak datang? Harap-harap begitulah. Kira punya kira. Kita tinggal 4.72 RMJ. Malam ni mi segera dengan teh takkan tinggal 1 sen pun. 2 kotak mi segera. Sekati teh hancur. Cukuplah untuk hari pertama buka. Esok dah jual dapat duit. Apa yang kurang kita tambah pun tak lambat. Ini semua harta kita berdua. Kalau rugi macam mana? Kalau rugi, saya pergi angkat barang kat jeti. Awak pergi basuh baju orang kat quarters. Kita berdua sihat walafiat. Takkan mati kebuluran, pasti boleh percaya. Saya pergi kukuhkan tiang longgar di dinding barat tu. Awak kemaskan dulu selimut yang kita bawa ni. Apa ni? Rupanya Hongqing tempatan tahun 80-an. Dulu memang barang terbaik. Ini mesti tokekian yang tertinggal, kan? Tak kira siapa yang tertinggal. Simpan dulu, cimat duit beli teh. 4.72 RM ni. Boleh simpan beberapa sen lagi untuk beli cheese. Cikgu, boleh parking sini tak? Saya nak lihat setengah jam. Makan sikit. Parking percuma. Air minum, teh semua ada. Mi segera pun boleh tolong bancukan. Saya dah memandu sepanjang malam. Pinggang dah nak patah. Memang tengah cari tempat nak lihat. Kat tempat Liu Bek. Berhenti setengah jam. Kena bayar RM2 yuran parking. Tak sangka kat sini percuma. RM1 boleh minum teh sepuasnya sampai petang. Buat mi segera cuma charge 50 sen yuran sedis. Memang kena dengan selera saya. Tolong buatkan saya semangkuk mi. Dan bancukan secawan teh. Teh awak ni sedap betul. Jauh lebih baik daripada serbuk teh Liu Bek tu, 100 kali ganda. Teh Liu Bek tu, sekali banco dah hilang rasa. Masih berani charge saya RM2 secawan. Teh lama yang baru kami jumpa semalam. Tak tipu orang. Cikgu, awak ni jujur sangatlah. Kawan-kawan saya yang lalu lalang kad laluan ni. Saya akan warwarkan pasal tempat awak. Liu Bek dah lama menipu kami pemandu lori ni. Bukan sehari dua. Lepas ni, kami semua datang sini. Tadi Abang Tua Joe cakap dengan saya. Kat sini parking percuma dan teh pun sedap. Betul ke? Betul, parking tak charge 1 sen pun. Teh RM1 boleh minum sepuasnya. Saya dah agak Abang Tua Joe takkan tipu kami. Liu Biao tu memang kedekut dan mata duitan. Semalam saya parking 3 jam. Dia charge saya RM2 yuran parking, campur setengah jak air sejuk. Pun dia nak charge saya RM1. Awak punya kiri oksi lagi. Bulan lepas kereta saya rosak kat sini. Saya rehat semalaman kat tepi kilang Liu Bek.
Keesokan harinya, masa nak bertolak, tayarnya pancit. Bila tanya dia kata tak tahu. Akhirnya, dia juga yang tolong tukarkan. Tapi dia caj saya 8 yuan upah kerja. 3 kali ganda lebih mahal dari luar. HMPH, saya rasa memang dia yang buat. Memang dia nak menipu kami yang lalu lalang ni. Nak kaya. Bos, saya bawa roti kukus dan jeruk sendiri. Boleh tak saya pinjam air panas awak untuk panaskan? Tak ada masalah. Air panas tengah mendidih atas dapur tu. Saya panaskan untuk awak. Tak payah bayar. Betul ke? Liu Bik tu panaskan makanan pun charge 5 mau. Awak ni percuma pula. Cuma panaskan air je. Tak ada nilai sangat pun. Tak payah bayar. Siang kian, mari. Tolak modal beli mi segera dan teh. Untung bersih 26 yuan 8 mo. Tak lebih. Tak kurang. Dulu kita berdua kerja sebulan di kilang tekstil. Jumlah gaji baru 46 yuan. Ini baru hari pertama buka. Dah dapat gaji hampir setengah bulan. Memang lebih baik daripada duduk rumah tak buat apa-apa. Semalam lepas tanda tangan kontrak, hati saya masih risau. Makan malam pun tak lalu. Tak sangka hari pertama buka dah lancar macam ni. Tadi saya risau tak ada orang datang. Nanti rugi semua duit tu. Aku dah duduk sini tengok setengah bulan. Mana mungkin aku tak tahu. Liu Bik dah tipu pemandu sampai macam tu. Semua orang tengah cari tempat yang jujur. Kita tak tipu orang. Harga pun berpatutan. Pemandu mana ada bodoh. Mana ada tak nak datang. Dulu masa kerja kat kilang tekstil, kita buat kerja dengan tekun. Kata suruh berhenti kerja, terus berhenti. Masa tu kita harap orang lain bagi makan. Sekarang kita cari makan guna tenaga sendiri. Dapat banyak atau sikit, semua milik kita. Hati pun tenang. Ihan. Jang lancang, bangun awal rupanya. Semalam hari pertama buka. Bisnes okey kan? Berkat kontraktor wang, baru boleh buka. Dapat cukup makan je, tak mati kelaparan. Aku datang nak ingatkan kau je. Pondok buruk kani sengit sana sini. Bocor hujan, halang jalan keluar sekesen lagi. Kalau satu hari nanti angin kuat tumbang. Timpa pemandu yang lalu lalang. Untung 2 hari ni cukup ku nak bayar ganti rugi. Nanti habis sekali dengan pondok ni. Masa Wang mancai tanda tangan kontrak semalam. Bukan macam ni dia cakap kat kita. Masa tanda tangan kontrak, kekata pondok ni sah dan ikut peraturan. Suruh kita duduk dengan tenang. Kenapa baru sehari dah tukar cerita? Aku ni pun demi kebaikan korang suami isteri. Korang baru kena buang kerja. Tak banyak duit dalam tangan. Susah juga. Saya rasa, apa kata begini? Kamu pulangkan pondok ni pada skesen. Saya pulangkan kamu 2,500. Baki 500 tu, saya anggap pempasan untuk kamu. Tengok kamu hari-hari kena panas, kena angin. Tak selesa. Dah dapat duit, kamu cari kerja lain. Kan bagus? Kontraktor wang. Dalam kontrak dah tulis jelas-jelas. Tempoh sewa 10 tahun. Saya dah bayar penuh 3,000. Tak berhutang 1 sen pun dengan kamu. Ini cap jari merah kamu sendiri yang tekan. Macam mana baru hari pertama buka? Dah nak ubah peraturan? Nak ambil balik? Saya tahu kontrak dah tulis. Tapi kamu tak tahu. Baru-baru ni syarikat induk keluarkan arahan nak rancang semula pintu keluar skesen. Pondok ni betul-betul atas garisan merah perancangan tu. Bila tiba masa nak roboh nanti, stesen takkan bayar 1 sen pun pempasan. Saya ni bagi tahu awal-awal. Supaya kamu boleh undur diri awal. Kalau kamu pulangkan sekarang, masih boleh dapat 2,500. Bila tiba masa nak roboh nanti, 1 sen pun tak dapat. Kamu rugi tak? Mana dokumen perancangan tu? Kamu keluarkan dokumen perancangan yang dah dicop tu. Saya nak tengok. Kalau ada dokumen rasmi, saya takkan cakap banyak. Hari ni juga saya pindah. 1 sen pun tak nak. Saya tetap pergi. Linjeng. Pengarah wang betul-betul nak tolong awak ni. Awak baru diberhentikan kerja. Tak faham selok-belok kat sini. Benda yang stesen nak robohkan, takkan tipu punya. Nanti bila dah javi, awak menangis pun tak ada tempat nak mengadu. Kalau dah, macam inilah. Hotel saya kebetulan perlukan orang jaga pintu dan buat kerja rencam. Sebulan saya bagi awak RM60. Siap makan minum lagi. Lebih baik daripada awak hari-hari kena panas hujan kat sini. Risita tentu pasal, kan? Awak serahkan pondok ni. Saya cakap dengan kontraktor wang. Kerja tu javi milik awak. Bagus kan? Tauke Liu, semalam saya dapat RM26.80. Sebulan boleh dapat dekat RM80. Lebih kurang sepertiga lebih banyak daripada RM60 yang awak tawarkan. Kenapa saya nak tinggalkan perniagaan sendiri? Semata-mata nak jaga pintu untuk awak? Kawasan ni semua saya punya. Bila-bila masa saya nak awak tak boleh berniaga. Awak memang tak boleh berniaga. Baik awak faham-faham sendiri. Bagi muka kat kontraktor wang. Wandu diri sendiri. Semua orang senang.
Jangan sampai nanti jadi tak elok. Kontrak ada kat tangan saya. Cap jari merah. Cop rasmi semua lengkap. Berniaga secara sah. Apa yang saya nak takut? Kalau awak betul-betul berani. Nak rampas secara paksa ke? Kalau betul nak rampas secara paksa, saya akan bawa kontrak ni. Pergi mengadu kad jawatan kuasa pengurusan. Pergi buat aduan kad syarikat Indo. Saya tak percaya tak ada tempat nak cari keadilan. Jangan Chang, janganlah kau tak tahu diuntung. Saya dah nasihatkan baik-baik. Janganlah kau tak sedar diri. Kalau kau berdegil juga di sini, kau akan menyesal nanti. Menyesal apa? Saya dah tanda tangan kontrak yang sah. Berniaga secara sah. Tak tipu orang, tak menipu. Apa yang perlu saya sesalkan? Kontraktor wang baru saja ambil 3,000 yuan dari saya. Lepas tu nak ambil balik tempat ni bagi orang lain. Kalau cerita ni tersebar, tak takut ke orang cakap stesen ni tak jujur? Baiklah, kau berani, kau tunggulah di sini. Kalau ada apa-apa, jangan cari stesen. Jang Wan Cheng, kau ingat ni baik-baik. Kawasan ni aku yang jaga. Kau jangan harap boleh berniaga dengan aman. Mereka berdua berpakat nak paksa kita. Macam mana yi? Wang Manca itu kontraktor logistik stesen. Dia ada kuasa. Liu Bir dah lama berkol di sini. Dia ada banyak kenalan. Kalau mereka datang kacau hari-hari, kita nak berniaga lagi ke tak? Jangan takut. Kita ada kontrak yang sah. Kita di pihak yang benar. Pemandu semua tahu kita jujur. Mereka cuma cemburu kita untung pada hari pertama buka. Mereka cemburu dan nak halau kita. Nak rampas tempat ni untuk orang mereka sendiri cari duit. Selagi kita tak mengalah, mereka tak berani buat keras. Kalau mereka betul-betul buat keras, kita akan pergi cari keadilan dengan mereka. Saya tak percaya di siang hari bolong. Orang kecil macam kami tak ada tempat nak bersuara. Hei, Pak Chief, jangan berhenti sini. Dak ini baru kena buang kerja. Tak ada model nak beli barang. Mi segera pun dah tamat tempoh. Ayah pun ambil dari longkang. Kotor. Kalau sakit perut, tak ada siapa nak bertanggung jawab. Nak rehat, ikut saya. Saya ada bilik, ada air panas. Janganlah cakap bukan-bukan kat sini. Semalam saya lihat kat sini. RM1 teh boleh minum sampai puas. Parking percuma. Separuh harga dari tempat kau. Jang Wan Cheng, apa yang saya cakap semalam? Kau tak dengar sebentar pun, kan? Apa yang kau cakap? Saya tak dengar. Cakaplah sekali lagi. Saya beritahu kau, semua pemandu di sekitar stesen ini, bisnes mereka semua kawasan saya. Kau berani rampas pelanggan saya. Dah tanya Liu Bik ke belum? Kalau kau bijak, hari ini kita selesaikan. 70% hasil harian bagi saya. Barulah saya benarkan kau teruskan. Kalau tak, jangan harap kau boleh berniaga sehari pun. 70%? Kenapa tak ambil nyawa saya sekali? Pondok ni saya sewa RM3,000. Kontrak ada cop stesen. Berniaga secara sah. Bila masa pula jadi kawasan kau? Kau nak rampas? Sekarang juga kita pergi ke jawatan kuasa pengurusan pusat pengangkutan penumpang. Kita bersemuka depan jabatan pendaftaran perniagaan. Kita tengok siapa yang lebih berkuasa. Mulut kau ke kontrak aku. Pergi je lah, siapa takut? Kontraktor wang tu Pak Cik saudara aku. Ketua jawatan kuasa pengurusan pusat pengangkutan penumpang pun pernah minum dengan aku. Kau ni orang miskin yang kena buang kerja. Mana boleh menang lawan aku? Hari ni aku cakap derang-derang. Kalau kau tak bagi duit bahagian aku akan halang depan kedai kau hari-hari. Aku nak tengok macam mana kau nak berniaga. Kau halang depan kedai pun tak guna. Pemandu-pemandu ni bukan bodoh. Siapa yang jujur, siapa yang menipu, diorang tahu beva. Kau halang hari-hari. Tak takut ke pemandu cakap kau bully orang? Nanti diorang tak datang kedai kau lagi. Ada kau nak bercakap kat sini? Bukan giliran kau nak menyampuk. Adik, tangki air kereta saya bocor. Kena baiki 2 jam kat sini. Boleh tak saya tumpang rehat kat sini? Tolong tambah air sikit. Tak ada masalah. Parkir percuma. Teh pun percuma. Tambah air tak payah bayar. Jemput masuk duduk. Teh kau ni rasa dia memang asli. Jauh lebih baik daripada sebok teh Liu Bik tu. Bail Jok, jangan dengar cakap dia. Ni semua teh lama yang dia dapat entah dari mana. Minum nanti sakit perut. Kalau nak minum teh, datang kedai saya. Saya bancu teh baru untuk awak. HMPH, kali terakhir saya parkir kat tempat kau. Kau charge aku RM3 untuk parkir. Secawan teh RM2. Kenapa kau tak cakap kau cekik darah? Aku hilang tayar ganti kat tempat kau. Kau cakap tak tahu. Akhirnya aku kena beli baru. RM80. Kira-kira ni aku belum settle lagi dengan kau. Kami ni jujur. Parkir percuma.
Teh RM1, boleh minum sampai puas. Mi segera 50 sen. Air panas boleh guna sesuka hati. Takkan tipu orang. Saya tahu awak berniaga dengan jujur. Liu Bik dah lama cekik darah pasukan pengangkutan kami. Saya dah lama nak tukar tempat. Pasukan kami ada 36 lori besar. Hari-hari lalu-laluan ni, semua masuk keluar kat sini. Dulu terpaksa pergi Liu Bik kena sembelih. Kalau tempat awak ni tak ada masalah. Lepas ni semua lori pasukan kami akan singgah. Berehat kat tempat awak. Macam mana? Sudah tentu tak ada masalah. Saya jamin harga berpatutan. Takkan tipu orang. Air panas ada 24 jam. Mulai hari ini, semua kenderaan pasukan pengangkutan daerah akan singgah di kedai teh Jang Mancang. Bayaran parkir dan teh akan diselesaikan secara pukal. Bayar bulanan. Dengan risit ni. Lepas ni tak ada siapa berani cakap awak berniaga secara haram. Kalau Liu Bik berani cari pasal lagi, suruh dia cari saya. Terima kasih, penyelia Joe. Terima kasih banyak-banyak. Tak perlu berterima kasih pada saya. Saya cuma tolong pemandu-pemandu pasukan kami. Cari tempat yang jujur. Ini situasi menang-menang. Tauki Liu, pasukan pengangkutan pun dah nak datang sini. Awak masih nak halang pintu ke? Kalau awak halang, saya akan panggil Jabatan Pendaftaran Perniagaan. Kita bincang depan semua orang. Tengok sama ada awak halang pintu dan rampas perniagaan ni ikut peraturan ke tak. Jang Wencing, keting do. Hal ni belum selesai. Selepas kereta dibaiki, penyelia Joe pun memandu pergi. Selebihnya hari itu, perniagaan berjalan lancar. Lebih untung 3.80 RM daripada hari pertama. Ramai pemandu dengan tempat ni jujur. Sengaja datang singgah berehat. Tak sangka secepat ini dah ada sokongan rasmi. Liu Bik dah rugi besar macam ni. Mesti tak berani datang lagi kan? Dengan perangai Liu Bik tu, mustahil dia akan berdiam diri. Mereka berdua padam lampu dan baring. Malam itu, angin bertiup, rumput berdesir. Tengah malam, terdengar bunyi klik halus dari pintu. Ada orang sedang cungkil kunci dengan dawai besi. Jangan bergerak. Kalau bergerak lagi, saya jerit suruh semua orang kat stesen keluar tengok pencuri. Abang Mancang. Saya keluar tengah malam nak beli rokok. Salah tempat ni. Keluar tengah malam nak beli rokok. Siap bawa dawai pengumpil kunci. Kau ingat aku buta? Jang Lancang, apa kau buat ni? Tengah malam buta acukan senjata pada orang. Nak mencederakan orang kau. Aku mencederakan orang? Dia bawa dawai pengumpil. Umpil kunci pintu rumah aku. Nak menyelinap masuk. Aku tangkap pencuri. Kenapa pula jadi mencederakan orang? Tak guna puja budak. Aku suruh kau jaga-jaga kat sini. Siapa suruh kau umpil kunci? Aku cuma ingin tahu. Nak tengok apa harta karun yang tersembunyi dalam pondok buruk dia ni. Sampai Abang Liu Bik pun naik angin. Jangan tendang lagi. Cakap pasal hal penting. Macam mana nak selesaikan hal hari ni? Pondok ni aku sewa secara sah. Buat bisnes pun sah. Tengah malam buta orang umpil kunci. Kalau bahagian keselamatan datang. Kira cubaan mencuri tak? Kira cubaan mencuri tak? Bukan setakat rosakan kunci je ke? Bukan ada juri apa-apa pun. Perlu ki sampai bahagian keselamatan? Budak ni muda lagi. Tak tahu apa-apa. Kau ni orang dewasa. Berlapang dadalah sikit. Maafkan dia kali ni. Boleh tak? Maafkan dia boleh. Tapi peraturan kena jelaskan. Tak boleh biar macam tu je. Pertama, kunci dah diumpil rosak oleh dia. Kena ganti kunci baru. Upah pasang 5 yuan. 5 RM ini adalah kos saya beli kunci baru dan baiki pintu. Bayar ikut risit. 1 sen pun saya tak nak lebih. Kalau ambil lebih, itu peras ugut. Hari ini, memandangkan tiada kerugian besar, saya lepaskan kamu. Kalau berani datang lagi, kita terus jumpa bahagian keselamatan. Kedua, mulai sekarang, NU dan orang-orang Liu Bik tidak dibenarkan dekat dengan pondok saya ini. Dalam jarak 3 jam, kalau ada orang datang sentuh pintu atau cungkil kunci, saya tak kira siapa. Terus hantar ke bahagian keselamatan. Tiada belas kasihan. Baik, saya setuju semun. Bukan 5 RM saja ke? Saya bayar. Lepas ni saya akan kawal mereka. Pasti takkan biarkan mereka sentuh pintu awak lagi. Okeylah? Cumlah, hari ni saya tengok awak kontraktor. Saya bagi muka. Lepaskan dia. Kalau ada lain kali, saya tak kira muka awak. 1 sen pun takkan bagi. Jangan, janganlah melampau sangat. Bila boleh maafkan, maafkanlah. Haha. Haha. Dia yang datang cungkil kunci dulu. Masih ada hati nak cakap saya melampau. Betul-betul buat saya terkejut. Demi nak rebut perniagaan. Sampai tengah malam pun sanggup cungkil kunci.
Macam mana ni nanti? Hari ni kita dah tetapkan pendirian. Kalau mereka datang lagi, mereka yang salah. Kalau sampai ke bahagian keselamatan, mereka akan kalah dulu. Mereka cuma cemburu dengan tempat ni. Nak uji kita. Nak halau kita. Kalau tak tunjuk sikit keras kepala, mereka ingat kita ni senang-senang nak dibuli. Mancang, Kurilan. Saya dengar kedai awak dah buka. Sibuk sangat sampai tak menang tangan. Tak perlukan pembantu ke? Dulu saya kerani di kilang. Pandai menulis dan mengira. Basuh pinggan, lap meja pun boleh. Saya tak minta gaji tinggi. Cukup sekadar makan tengah hari. Dan RM20 sebulan. Anak saya tahun ni masuk sekolah menengah. Risa tak cukup duit yuran. Saya memang tunggu awak. Duduklah. Ada apa-apa cakap terus terang. Saya ada pemandu yang tunggu nak berehat. Tak ada masa nak buang masa kat sini. Baiklah, saya terus terang. Syarikat Indo baru-baru ni keluarkan arahan untuk merancang semula penggunaan tanah di pintu keluar stesen dan menyusun semula perniagaan yang menghalang jalan di sekitar. Perkara ni semua orang patut dah dengar. Ya, saya pun dengar pasal ni. Pintu keluar stesen memang berselerak. Memang dah lama patut diuruskan. Kan? Kedai peh lama tu memang dah halang jalan. Diletakkan betul-betul depan pintu keluar stesen. Kereta nak masuk pun kena pusing. Memang dah lama patut dialihkan. Betul, kedai teh lama yang asal tu betul-betul terletak di garisan merah jalan utama yang dirancang. Ia adalah struktur harang yang mesti dirobohkan. Pihak stesen dah kaji, nak ambil balik dan buka tender semula. Saya cakap secara adil. Jangan ceng baru sewa tak sampai beberapa hari dan nak ambil balik. Macam tak sesuai pula. Tapi ini berancangan kerajaan. Bukan kita, orang persendirian yang boleh tak setuju, kan? Jangan ceng pun bekerja yang diberhentikan kerja. Bukan senang. Pihak stesen bayar balik sikit duit. Selesailah. Betul tak? Apa yang Toke Liu cakap tu betul. Memang macam tu. Hal kerajaan memang kena utamakan. Aduh, saya pun tahu Jang Lancang baru je labur duit untuk berniaga. Tapi dah ambil garisan merah. Tak boleh buat apa. Terus terang cakap, Jang Lancang ni pekerja yang diberhentikan kerja. Ambil tempat letak kereta awam yang besar ni untuk buat duit. Dah setengah bulan dia buat duit. Dah tiba masanya dia pulangkan balik kepada semua orang. Betul tak? Betul. Memang tanah awam stesen pun. Dia seorang je yang kaut untung besar. Kita nak parkir, nak turunkan barang pun tak ada tempat. Memang patut dah ambil balik. Betul tu. Dulu pondok buruk ni terbiar setengah tahun. Tak ada siapa nak. Dia dapat murah. Sekarang dah untung. Patutnya pulangkanlah pada semua. Stesen memang nak buat perancangan. Dia takkan boleh lawan dasar kerajaan, kan? Kontraktor wang kata dah masuk zon merah perancangan. Saya nak tanya satu soalan. Dokumen perancangan yang ada cop merah syarikat Indok tu, awak boleh tunjukkan tak? Tunjukkan pada semua peniaga yang ada kat sini. Kalau betul ada dokumen, hari ni juga saya pindah. 1 sen pampasan pun saya tak nak. Dokumen tu sedang dalam proses kelulusan di syarikat Indok. Cop rasmi belum ada. Tapi benda ni dah muktamad. Cepat atau lambat memang akan dirobohkan. Kalau awak kosongkan awal, stesen akan pulangkan 1,500 RM pada awak. Cukup berhati, kan? Dulu awak beli 3,000 RM. Guna setengah bulan. Pulangkan separuh. Tak rozikan awak, kan? Semua orang tengoklah baik-baik. Ini adalah kontrak sewa yang kontraktor wang tanda tangan sendiri dengan saya. Tempoh sewa 10 tahun. Saya dah bayar penuh 3,000 RM sekaligus. 1 sen pun tak berhutang dengan stesen. Jang Lancang, janganlah kelirukan fakta. Dulu saya jual kat awak pondok buruk tu. Bukan tempat letak kereta kosong ni. Tanah ni tanah awam stesen. Kenapa awak guna tanah awam untuk letak kereta dan buat duit? Masa saya sewa gerai dulu. Kontrak tak cakap tanah gerai tak termasuk. Semua sewa sekali dengan tanah dan gerai. Betul tu, mana ada jual rumah tak jual tanah. Ini bukan membuli orang ke. Kontraktor wang kata saya kelirukan konsep. Mari semua tengok. Apa yang tertulis jelas dalam kontrak? Sebuah pondok teh, termasuk tempat letak kereta kosong di depan dan belakang pondok, disewakan kepada Jang Mancang untuk kegunaan 10 tahun. Dalam tempoh itu, stesen tidak boleh ambil balik. Tidak boleh naikkan sewa. Kontraktor wang ni, cap jari merah awak sendiri. Cop rasmi stesen semua jelas tertera kat sini. Nak saya bawa turun. Bagi setiap seorang tengok betul. Jang Mancang, jangan nak tunjuk something kat sini. Walaupun kontrak dah tulis. Itu tak boleh lawan berancangan syarikat Indok. Awak berani lawan berancangan kerajaan. Awak sanggup tanggung akibatnya ke? Perancangan apa yang saya lawan? Kalau betul ada dokumen perancangan dengan cop merah,
Saya terus pindah. Setengah jam pun tak buang masa. Sekarang tak boleh tunjuk dokumen. Tapi nak ambil pondok saya 00J. Itu bukan merompak ke? Saya bayar 3,000 untuk sewa 10 tahun. Baru 2 hari untung. Dah nak rampas balik? Rampas balik untuk siapa? Untuk anak saudara Tauke Liu buka tempat letak kereta? Betul tak? Jangan ingat semua orang buta. Tak nampak. Patutlah, tiba-tiba nak tutup gerai. Rupanya dah lama ditetapkan untuk anak saudara Liu Bik. Dulu gerai buruk ni RM3,000. Kenapa Liu Bik tak beli? Masa tu dia kata buruk. Tak boleh buat duit. Sekarang nampak Jang Mancang dah berjaya. Terus datang nak rampas. Ini memang tak patutlah. Betul tu. Dulu bagi percuma pun tak ada orang nak. Jang Mancang berani ambil, berani labur duit. Sekarang dah buat duit, terus cemburu. Mesti nak rampas balik. Apa jenis hal? Apa yang ditetapkan tak ditetapkan. Ini semua untuk perancangan. Dia ni pekerja yang diberhentikan kerja. Baru 2 hari datang. Dah kacau bilaukan beraturan di pintu keluar stesen. Dulu semua orang aman damai. Lepas dia datang, perniagaan Tauke Liu pun kena rampas. Memang dia yang salah. Memang dia yang salah. Macam mana saya kacau bilaukan peraturan? Saya sewa tanah secara sah. Berniaga secara sah. Harga pun berpatutan. Tak tipu pemandu. HMPH, apa salahnya pemandu nak datang sini? Takkanlah perniagaan pemandu di pintu keluar stesen ni memang patut dimonopoli oleh Tauke Liu seorang saja? Orang lain tak boleh sentuh langsung? Peraturan apa ni? Peraturan Samsung ke? Betul tu. Kenapa dia seorang saja boleh monopoli? Jang Mancang. Harga berpatutan. Pemandu pun suka datang. Ini cari makan dengan bakat sendiri. Apapun kau cakap, aku tak peduli. Perkara ni syarikat induk dah putuskan. Dalam 3 hari, kau mesti kosongkan tempat ni. Kalau tak, stesen akan bawa orang datang robohkan. Nanti barang kau rusak. Kami takkan ganti rugi. Aku cakap terus terang. 3 hari pun aku takkan pindah. Kalau betul nak robohkan, tunjukkan dokumen perancangan yang ada cop merah. Aku takkan banyak cakap, terus pindah. Kalau tak ada, aku takkan pindah. Kalau betul nak paksa, aku akan bawa kontrak ni ke syarikat induk, ke Jabatan Pendaftaran Perniagaan. Biar semua orang di daerah ni nilai. Tengok sama ada aku, Jang Mancang, yang tak sah. Atau kau, Wang Mancai, bersekongkol dengan Liu Bik nak rampas perniagaan. Macam mana, Wang Mancai? Betul-betul nak rampas gerai ni? Tak tunjuk dokumen perancangan, kan? Aku baru masuk tadi, dengar orang cakap. Ada mesyuarat besar nak rampas gerai koni bagi anak saudara Liu Bik. Betul ke? Betul-betul nak ambil, tapi tak ada satu pun dokumen yang ada cop rasmi. Cakap 0J, nak merampas. Jang Yunchang, aku bagi kau peluang terakhir. Dalam 3 hari, kosongkan tempat ni. Aku pulangkan 1,500. Anggaplah selesai. Jangan orang dah bagi muka, kau pula nak pijak kepala. Saudara mara sekalian, saya Jang Mancang pun diberhentikan kerja dari kilang tekstil. Sama macam semua orang. Dah hampir setengah tahun tak ada kerja sejak diberhentikan. Baru dapat semua pampasan berhenti kerja. Sewa pondok buruk ni. Baru guna semua pampasan berhenti kerja untuk sewa pondok buruk ni. Tak mencuri, tak merompak. Kontrak sah, betul tak? Betul. Dulu pondok buruk ni tak ada siapa nak sewa berbulan-bulan. Dia yang berani ambil. Kenapa bila dia dah berjaya, nak rampas pula? Wang Mancai kata tanah ni nak diambil balik untuk perancangan semula. Saya nak tanya satu soalan. Betul kena rancang semula? Kenapa lepas ambil balik? Terus nak bagi anak saudara Liu Bik buka tempat letak kereta? Ingat kami semua tak nampak ke? Awak cuma dengki perniagaan saya laku. Nak rampas dan buat duit sendiri. Betul tak? Betul tu. Kak, janganlah memfitnah orang sesuka hati. Ini memang berancangan awam. Janganlah kau menghasut orang di sini. Apa yang saya hasut? Saya cuma cakap benda yang betul. Tanah lapang di pintu keluar ni kan besar. Tempat ni memang boleh muatkan semua orang untuk berniaga. Kenapa dah bertahun-tahun? Hanya Liu Bik seorang saja yang monopoli? Semua orang nak datang sini buka gerai jual makanan, jual air. Dia minta puluhan ringgit untuk yuran pengurusan kebersihan kawasan. Lepas tu nak ambil komisen 10 ringgit. Dia ambil 3 ringgit. Betul ke ni? Betul. Bulan lepas saya nak buka gerai buah-buahan. Liu Bik minta saya RM50 sebulan untuk yuran pengurusan kebersihan kawasan. Dia cakap setiap 10 kati buah yang dijual, dia nak komisen 1 kati. Mana saya mampu bayar? Saya pun sama. Saya nak buka gerai kecil kat sini. Dia minta saya RM40.
Dia cakap kalau kurang 1 sen pun tak boleh buka. Saya berniaga kecil-kecilan, mana nak dapat banyak tu? Hari ini saya nak cakap terang-terang. Selagi barang-barang bersih, harga berpatutan dan tak menipu, pemandu yang lalu lalang boleh datang berniaga ke tempat saya ni. Sewa gerai ikut saiz. Gerai paling kecil RM5 sebulan yuran pengurusan. Yang paling besar pun cuma RM10. Tak ada komisin langsung. Tak ada hutang. Bila dapat untung, bila tu juga bayar. Lebih murah 80% daripada yuran pengurusan kebersihan kawasan Tauki Liu. Setuju tak? Setuju. 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 Saya dulu. Esok saya terus pindahkan gerai buah-buahan saya ke sini. Yuran pengurusan RM5 ni saya bayar sekarang juga. Sebelum ni Liu Big ambil 2 bakul apple saya tak bayar. Saya dah lama tak nak layan dia. Saya pun datang, gerai roti bakar kecil saya. 5 RM dah cukup. Esok saya pindah. Jang Wan Cheng, kau memang berani. Kau menjeroboh tanah secara haram, memujuk berniaga, dan kutip yuran pengurusan sesuka hati. Sekarang juga aku pergi adukan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Pusat Pengangkutan Penumpang. Aku adukan ke menjeroboh tanah secara haram dan bina struktur tanpa izin. Biar Jabatan Pendaftaran Perniagaan tutup pondok buruk kini. Tengok boleh melompat lagi kita. Jomlah. Kebetulan semalam saya dah janji dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Pusat Pengangkutan Penumpang untuk buat pemeriksaan suku tahunan. Kita pergi sama-sama. Biar jelas semuanya. Jomlah. Pingat aku takut ke. Hari ini juga aku suruh Jabatan Pendaftaran Perniagaan tutup pondok buruk kini. Bengar ahli, tolonglah ahli saya. Kedai teh Jang Wan Cheng yang buruk tu memang binaan haram di stesen. Dia menjeroboh tanah secara haram, kutip yuran pengurusan sesuka hati, memujuk peniaga dan rampas perniagaan saya. Cepat handar orang tutup gerai dia. Apa yang dia cakap ni betul ke? Kadah bawa semua dokumen ke? Pengarah Li, sila simak. Yang pertama, ini lesen perniagaan yang saya uruskan 3 hari sebelum buka. Alamat perniagaan adalah pondok teh lama di pintu keluar stesen. Skop perniagaan, persimatan letak kereta, teh dan makanan ringan. Cop rasmi dan tarikh semuanya jelas. Betul tak? Kedua, ini adalah perjanjian sewa rasmi yang saya tandatangani dengan stesen. Tempoh sewa 10 tahun. Saya bayar sekaligus. 3,000 penuh. Stesen dah cop rasmi. Wang mancai sendiri yang cap jari merah. Sewa sah. Bukan pencerobohan haram. Betul tak? Ketiga. Ini adalah perjanjian perhentian tetap yang ditandatangani oleh Kesatuan Pemandu Lori Jarak Jauh dengan saya. Perjanjian perhentian tetap yang ditandatangani oleh Kesatuan Pemandu Lori Jarak Jauh dengan saya. 36 lori besar mereka lalu-laluan ni setiap hari. Semua berhenti rehat kat tempat saya. Menyokong pengangkutan syarikat Indo. Bukan gerai liar yang diletak sesuka hati. Akhir sekali, saya ada 8 gerai kecil semuanya. Semua peniaga kecil yang diberhentikan kerja. Yuran pengurusan yang saya ambil 80% lebih rendah daripada Liu Big. Tak ambil komisin, tak tangguh bayaran. Semua datang berniaga secara sukarela. Ini surat yang mereka tandatangani bersama. Pengarah Li boleh telefon seorang demi seorang untuk sahkan. Jang Mancang ada semua dokumen lengkap. Berniaga secara sah. Malah bantu 8 pekerja yang diberhentikan kerja dapat pekerjaan. Memenuhi dasar sokongan syarikat Indo. Kau nak adu pasal apa? Kau kata dia ceroboh tanah secara haram. Dia dah dapat lesen setengah bulan lepas. Kau tak siasat dah main adu je. Walaupun ada lesen, pondok dia tu binaan haram. Menghalang laluan utama pintu keluar stesen. Menjejaskan lalu lintas. Bukankah kemarin awak pergi periksa halangan laluan bomba di pintu keluar? Terangkan situasi sebenar. Saya dah periksa. Hanya pondok teh itu. Ia berada dalam kawasan operasi stesen. Tidak menghalang laluan utama. Laluan bomba dibiarkan selebar 3 meter. Memenuhi syarat. Cuma pondok itu agak usang. Saya dah minta Jang Mancang baiki dan kukohkan. Bukan binaan haram. Kerja pembaikan pun dah selesai. Dengar tak? Dia ada semua dokumen. Dan mematuhi peraturan. Ini fitnah. Saya beritahu awak, Liu Big. Sebelum ini dah ada beberapa orang adukan awak. Membolot perniagaan di sekitar stesen. Mengenakan yuran pengurusan kebersihan kawasan yang tinggi. Kami tak cari awak untuk selesaikan akaun. Awak patut bersyukur, masih berani datang ke sini untuk mengadu. Kalau awak terus buat aduan palsu, kami akan periksa sekali hotel awak. Ada masalah tak dengan dokumen awak? Mari kita simak betul-betul. Pengarah Li, salah faham. Semua salah faham. Kami cuma tak tahu situasi sebenar. Tersilap. Kalau begitu, kami pergi dulu. Awak buatlah kerja elok-elok. Membantu pekerja diberhentikan kerja. Dasar akan menyokong awak. Kalau ada sesiapa cari pasal lagi, awak terus datang cari saya di balai. Tak ada masalah. Selepas setengah bulan,
Kedai teh ini semakin lancar. Setiap hari selepas tutup kedai, semua orang dapat mengira wang tunai yang lumayan. Pagi itu, Jang Mancang baru sahaja membuka pintu dan menyapu lantai. Dia melihat sekumpulan orang mengerumuni papan kenyataan di pintu keluar. Mereka berbual-bual tanpa henti. Korang tengoklah. Syarikat Indok betul-betul dah tampal notis untuk menyusun semula kawasan sekitar Skesen. Saya tak tipu korang kan? Yang pertama akan dirobohkan ialah pondok buruk Jang Nanchang tu. Kalau dia tak kosongkan tempat tu, semua gerai kita akan dirobohkan sekali. Korang rasa macam mana nak selesaikan masalah ni? Aduh, macam mana ni? Saya baru jual barang kemas hantaran dari keluarga saya. Untuk buat gerai makanan ringan. Kalau dirobohkan, yuran pendaftaran sekolah menengah anak saya pun tak cukup nanti. Dulu saya dah nasihatkan Jang Menjang. Suruh dia kosongkan pondok tu. Kalau tak adalah banyak masalah macam ni. Dia tak nak dengar. Nak juga berdegil. Sekarang dah jadi macam ni. Syarikat Indo betul-betul dah tampal notis. Yang pertama akan dibersihkan ialah dia. Kalau dia tak kosongkan, kita semua akan terjejas sekali. Betul tu, dia sendiri yang cari nahas. Janganlah libatkan kami. Dulu dia kata yuran pengurusan murah. Sekarang, tengoklah. Bukan saja tak dapat murah. Nyawa pun boleh melayang. Abang Manjang, apa yang kontraktor Wang cakap tu? Betul ke? Betul ke kami semua akan kena robohkan gerai? Saya dah tak ada jalan lain dah. Korang tengok sendiri. Kad notis tu tertulis membersihkan kawasan yang diduduki secara haram dan menghalang jalan, serta menyeragamkan lokasi perniagaan di pintu keluar. Mana ada satu baris pun yang tulis nak robohkan gerai saya? Mana ada satu baris pun yang tulis nak bersihkan semua gerai yang sah? Kontraktor Wang kata saya yang pertama akan dirobohkan. Suruh dia tunjuk kad semua orang. Baris mana yang tulis nama saya, Jang Mancang? Kalau tak boleh tunjuk, maknanya dia sengaja putar belit dan kacau bilaukan fikiran orang. Betul, Pak? Macam betul tak ada tulis nama Tak Kijang. Dia cuma cakap nak buat pembersihan. Tak cakap pun nak robohkan siapa-siapa. Kau jangan kat sini. Putar belikkan fakta. Gerai buruk kau tu dah puluhan tahun dibina. Memang tak pernah dapat kelulusan pembinaan pun. Kalau bukan binaan haram, apalagi? Pembersihan ni memang mula-mula bersihkan binaan haram lama yang tak ada orang jaga. Kalau kau tak robohkan, orang dari pasukan pembersihan syarikat Indok datang tengok. Gerai kau ni tak ikut peraturan. Nanti dia marah, semua gerai kita kena bersihkan. Kau sanggup ke tanggungjawab ni? Abang Manjang, apa yang kontraktor Wang cakap? Betul ke? Nanti kami semua terpalit sekali. Kalau betul-betul nak buat pembaharuan, saya orang pertama yang akan bekerjasama. Bahkan sesekali saya susahkan semua orang. Ini saya nak jelaskan dulu. Bulan lepas, Jawatan Kuasa Pengurusan Pusat Pengangkutan Penumpang datang periksa. Saya dah ikut arahan, sediakan laluan kecemasan 3 meter. Semua gerai saya dah tolong uruskan lesen perniagaan. Garisan pun dah buat. Dokumen pun lengkap. Mana satu yang tak ikut peraturan? Kalau betul gerai saya tak cukup dokumen dan perlu dirobohkan, saya akan tanggung semua kos pembaharuan dan perobohan. Semua kerugian peniaga lain, saya akan ganti rugi. Takkan sesekali susahkan sesiapa. Boleh tak? Senang cakaplah. Pembaharuan, buat garisan, cat dinding, tolong uruskan dokumen semua. Itu bukan ratusan ringgit ke? Gerai buruk kau yang baru buka setengah bulan ni. Mampu kau nak bayar duit sebanyak tu? Aku rasa kau cuma berlagak nak tipu semua orang. Betul tu. Dia sehari untung 30-50 je. Mana datang duit nak bayar kos pembaharuan? Nanti kalau pembaharuan tak lulus, syarikat Indok tetap akan robohkan. Kalau korang ikut dia, hasilnya modal pun lesau. Menangis pun tak guna. Saya ni akan tangkat sini. Berapa banyak Jang Mancang untung? Saya tahu sangat. Buka setiap bulan. Tolak semua perbelanjaan. Untung bersih 726 yuan. Cukup untuk baiki semua gerai. Tak kurang 1 sen pun. Dia cakap nak bayar, mesti bayar. Saya jadi saksi. Saya Jang Mancang tak pernah mungkir janji. Dulu saya cakap yuran pengurusan 80% lebih rendah dari Liu Bik. Tak ambil komisen dari semua orang. Sekarang semua dah dapat duit tunai. Betul ke? Betul. Saya dah lama jual buah. Dulu Liu Bir kutip saya 50 sebulan. Lepas tu ambil 10% komisen buah saya. Setiap bulan tinggal tak sampai 200. Sekarang Mancang kutip saya 5 yuan. Tak ambil komisen 1 sen pun. Bulan lepas saya untung bersih 380. Lebih untung hampir 200 dari dulu. Ini betul. Saya pun jadi saksi. Kali terakhir saya demam terbaring kat rumah 3 hari. Mancang tolong jaga gerai saya jual syabing. Tak kurang 1 hari pun. Bagi duit kad saya. Tak potong 1 sen pun. Orang macam ni boleh tipu kita ke? Saya pun percaya. Bulan lepas anak perempuan saya sakit perut masa balik sekolah.
Pengsangkat pintu keluar stesen. Mancang hantar kami ke hospital Naib Peca. Siap bayar dulu 5 yuan untuk kos perubatan. Sampai sekarang tak minta balik. Orang macam ni baik hati. Takkan tipu kita. Awak menghasut orang ramai menentang penguatkuasaan awam. Saya akan laporkan awak ke bahagian keselamatan. Apa yang saya hasut? Saya cuma cakap yang adil untuk semua orang. Bantu mereka cari jalan untuk hidup. Awak ambil rasuah dari Liu Bik, bantu dia rampas perniagaan. Sengaja kacau fikiran orang. Lepas tu kata saya menghasut? Kalau betul nak ke bahagian keselamatan, kita pergi sama-sama. Biar polis yang tentukan siapa yang buat masalah. Baiklah, semua percaya dia. 3 hari lagi, bila pasukan penguatkuasaan datang, kita tengok apa dia nak buat. Nanti bila pondok dirobohkan, jangan menangis pula. Semua balik kemas barang masing-masing. Esok saya panggil orang datang buat garisan, cat dinding, dan lengkapkan dokumen. Semua kos saya tanggung. Kita ubah ikut peraturan. Bila dah ubah dan patuh, tiada siapa boleh robohkan kita. Jangan risau. Wang Mancai kali ini memang bertekad nak jatuhkan kita. Pihak penguatkuasaan tu, mungkin dia dah berpakat awal-awal? Semua dokumen kita sah. Dia berpakat pun tak guna. Kalau dia berkeras juga, kita pergi ke syarikat induk, jumpa ketua untuk minta keadilan. Saya tak percaya peraturan boleh ditentukan sepenuhnya oleh dia. Penyelia Wang, akhirnya awak semua datang juga. Saya nak beritahu awak, pondok Telamo yang paling depan di pintu keluar itu, skim kedai teh Jang Lancang, memang sah binaan haram, menghalang jalan dan melanggar peraturan. Mula-mula robohkan dia, memang tak salah. Yang mana satu kedai teh Jang Mancang? Semua dokumen dah sedia ke? Penyelia Wang, ikut saya. Betul-betul di hujung pintu keluar stesen. Saya beritahu awak, pondok buruk tu memang sah binaan haram. Saya dah perhatikan dia hampir sebulan. Penyelia Wang, saya Jang Mancang. Semua dokumen ada di sini. Pengubahsuaian pun dah siap ikut arahan. Bila-bila masa boleh periksa. Tengoklah. Pondok ni dah berpuluh tahun. Dari awal memang dibina sesuka hati. Mana ada dokumen sah? Mesti dah ambil ruang jalan utama. Hari ni awak mesti robohkan dia. Kontraktor Wang, awak cakap ni binaan haram tanpa dokumen. Suruh kami robohkan dia dulu. Tapi dia ada semua dokumen lengkap. Kontrak sewa ada cop rasmi stesen. Lesen perniagaan dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Pusat Pengangkutan Penumpang. Perjanjian hentian tetap ada cop merah pasukan pengangkutan. Dah siap diubah suai ikut arahan sejak setengah bulan lalu. Laluan bomba ditinggalkan 3 meter. Garisan gerai dilukis dengan jelas. Mana yang tak patuh? Tapi pondok ni memang dah lama. Memang dah ambil ruang dalam garisan perancangan. Tengoklah lokasinya, betul-betul bertentangan dengan pintu keluar stesen. Penyelia Wang dah bawa pegawai pengukur. Kita ukur pakai pita sekarang. Kalau dah keluar dari garisan, saya robohkan terus depan mata. Tak payah cakap banyak. Penyelia dah siap ukur, pondok dan semua gerai. Semua dalam kawasan perniagaan yang ditetapkan. Tak halang jalan utama. Tak tutup laluan kecemasan. Memenuhi semua syarat sepenuhnya. Operasi syarikat induk kali ini nak bersihkan gerai tanpa lesen yang halang jalan. Bukan nak roboh sembrono. Gerai yang ikut peraturan. Maklumat apa yang kau bagi ni? Buat kami datang jauh-jauh. Sia-sia je. Tauke Liu, jangan pergi dulu. Dulu kau ikut kontraktor Wang kata kami bina haram. Kalau ada bukti, bagi tahu penyelia Wang sekali. Kenapa nak lari ni? Tak ada. Saya cuma ikut-ikut je. Saya tak cakap apa-apa pun. Saya ada hal lain. Saya pergi dulu. Hari ni saya nak umumkan, kedai teh Jang Mancang. Di pintu keluar stesen ni, semua dokumen lengkap. Pematuhan dah dibuat sepenuhnya. Memenuhi syarat operasi syarikat induk. Ditetapkan sebagai kawasan sekitar stesen kita. Projek perintis perniagaan berdisiplin yang pertama. Dibenarkan beroperasi, tak perlu dirobohkan. Sebaik sahaja dia selesai bercakap, orang ramai terus bertepuk tangan. Kesemua 12 peniaga tersenyum lebar. Wang Mancai menyelinap keluar dari orang ramai dengan malu. Sejak itu, dia tidak berani datang mencari masalah lagi. Setengah bulan kemudian, Jang Mancang telah mengumpul wang yang cukup. Dia mengubah suai pondok jerami yang bocor itu menjadi rumah bata. Lantai di simen. Garisan tempat letak kereta yang kemas dilukis di hadapan pintu. Dia juga memasang paip air awam dan bangku rehat. Jang Mancang meminta syarikat induk membuat papan kayu pen tebal. Dia meminta seorang guru yang pandai menulis untuk menulis papan tanda dengan cat merah. Dia memilih hari ke-8 bulan lunar sebagai hari yang baik untuk menggantung papan tanda. Berharap untuk nasib baik. Pada hari papan tanda digantung, hampir 20 pekerja yang diberhentikan dari kilang tekstil asal datang. Penyelia Zhou membawa orang-orang dari pasukan pengangkutan untuk mengucapkan tahniah. Pengarah Li juga meluangkan masa untuk datang. Semua berkumpul di hadapan pondok menunggu. Mancang, dah sedia? Saya gantungnya.
Baguslah, dari pondok usang yang tiada siapa mahu, menjadi stesen rehat yang begitu teratur. 36 lori besar saya akan lebih mudah berehat selepas ini. Saya juga perlu berterima kasih kerana mengecup merah untuk saya dulu. Kalau tidak, mana mungkin saya dapat bertapak secepat ini. Sekarang stesen rehat kita, termasuk gerai, ada 13 semuanya. Pekerja yang diberhentikan makan di sini. Dapat gaji tetap setiap bulan. 100 kali lebih baik daripada duduk di rumah mencari jalan. Menceng, dulu saya salah. Hati saya kecil. Tak suka tengok awak senang. Saya minta maaf. Dulu hotel saya terlokasi tak strategi. Bisnes pun tak jalan. Saya dah tukar kerja restoran masakan rumah. Boleh tak saya bekerjasama dengan stesen awak? Pemandu yang berehat boleh makan kat tempat saya. Saya bagi awak komisen. Boleh? Boleh, asalkan harga awak berpatutan. Tak tipu pemandu. Kita boleh bekerjasama. Semua orang makan kat pintu keluar stesen. Ada rezeki kita kongsi. Lebih baik daripada berebut. Mesti berpatutan kenya. Dulu awak guna semua pampasan berhenti kerja 3,000 yuan tu. Beli pondok buruk ni. Satu stesen tak ada siapa tak gelakan awak bodoh. Siapa sangka. Hari ni boleh jadi stesen sebesar ni. Dulu saya kena buang kerja. Tak ada pendapatan. Nak cari rezeki untuk teruskan hidup. Tak sangka pula boleh bawa ramai kawan lama ni. Sama-sama dapat rezeki. Dulu orang cakap, kawasan pintu keluar stesen ni cuma Liu Biak seorang punya. Cuma boleh buat duit dengan monopoli dan menipu orang. Sekarang baru tahu, asalkan ikut peraturan, hati tak busuk, semua orang boleh makan kenyang. Kemudian dengar cerita, Wang Mancai sebab terima rasuah dan salah guna kuasa, disiasat oleh pengurusan stesen, dan kontrak perkhidmatan sokongan dia dibatalkan. Mancang